Okay, hai semua. Hari ini saya nak share teknik ataupun cara nak simpan rekod account. Okay, so ramai yang ajar ataupun cerita apa dokumen-dokumen yang perlu kita simpan lepas kita record account. So hari ini saya nak tunjuk macam mana ataupun teknik kita simpan dokumen perakaunan ataupun transaksi bisnes yang mesra audit. Okey, nanti hujung saya cerita kenapa saya panggil cara ni adalah yang mesra audit. Okey, yang dekat depan ni nampak ada 4 job kan. Okey, selain daripada kalau kita daftar enterprise ataupun kita incorporate company, standard punya job kita akan tempah job company. Okey, job enterprise untuk buka account bank, untuk apa-apa yang berkaitan lah. Okay, nak mohon lesen iklan ke, semua nak perlukan job business ataupun job company kan. Ini adalah teknik simpan record account untuk company kecil. Okay, untuk company besar saya tak nak cerita sebab dia kadang-kadang ada banyak department HR, department payroll, so dia punya prosedur nak simpan record tu memang detail. Okay, ini saya nak tunjuk teknik simpan record account untuk bisnes kecil sahaja. Okay, enterprise ataupun yang record suami ataupun pasangan dia yang bisnes dan isteri ataupun pasangan dia yang tolong record. Okey, ataupun bisnes keluarga, tak ada ke mana-mana, dia je ayah dia, mak ke, dia berniaga, anak dia tukar record ke, macam tu lah lebih kurang. Okey, so ini untuk yang bisnes kecil ataupun boleh juga Sdn Bhd yang baru buka sebab tak ramai lagi kan staff kan. Okey, you all boleh start dengan cara ini. Ini cara yang paling mudah, jimat ekonomi dan mesra audit jika kena audit. Okey, so ini ada 4 job. Okey, satu job adalah untuk paid, lagi satu untuk receive, dan lagi 2 tu saya akan cerita. Okey, biasanya kita akan guna job receive ni jika kita akan chop pada bil-bil ataupun invoice mostly daripada supplier yang masih kita tidak bayar. Okay, kita akan terima supaya kita boleh record ataupun simpan dalam satu file khas supaya tak tercicir. Termasuk juga bil utility, bil elektrik, sebab kita bukannya dapat bil elektrik hari ni besok kita bayar ataupun hari tu yang sama juga kita bayar kan. Okey, so bila kita dapat bil utility ke bil apa ke, kita akan chop receive dulu. Okey, ini hanya untuk tuntutan ataupun bil yang tak bayar lagi lah. Kalau dah bayar, kita terus guna yang paid ini saja. Faham ya? Contoh kalau kita beli stationery ke apa, atau staff nak claim ke apa ke, benda tu dah paid kan. Okey, so kita akan letak cuk paid dekat situ lah. Okey, so ini receive dengan paid. Okey, so sekarang saya nak tunjuk cara nak guna apa dia yang lagi 2 ni. Okey, job yang pertama saya nak tunjuk adalah job yang kita guna bila kita dah bayar dan kita dah record. Okey, yang dah record. Okey, so bila kita dah record, kita dapat bil, kita dah bayar, kita akan chop paid, guna yang chop paid tadi tu kan. Okey, yang ini nampak tak? Okey, kita akan guna chop paid ni. So contoh saya kat sini untuk supplier ataupun expenses bil ni saya dah bayar, saya dah chop paid pada 21 hari bulan lepas. Okey, so apa yang saya buat adalah saya tak gunakan payment voucher. Okey, bukan saya kata payment voucher ni tak wajib, tapi untuk company kecil yang lagi penting adalah kita record apa saja bil yang you dapat, apa saja bil yang you dah bayar, dan juga you punya income, invoice yang dah keluar. Itu yang paling penting, sebab payment voucher ataupun cash voucher ni internal punya dokumen. Sebab ada juga kes-kes yang saya jumpa, bila minta dokumen, dia memang ada payment voucher ataupun cash voucher tapi kosong, hanya template yang di print dekat internet ke apa ke, tapi dia tulis kat situ okey, bil untuk bayar stationery, tapi bila kita refer original source dokumen, dia beli kat mana, dia beli dengan siapa, tak ada. Okey, cara itu memang tak boleh sama sekali. So yang penting sekarang adalah original bill.
you kena simpan dan you kena record. Okay, so bila dapat original bill, you dah bayar, kita akan guna chop yang pertama tadi, chop ini, nampak tak? Okay, kalau you nampak ada PV kan, tapi saya dah conteng. Okay, PV/CV number. Okay, PV ni untuk payment voucher, CV ni untuk cash voucher number. Kod account ni sebabkan saya tunjuk teknik cara dokumen per account yang dah record, jadi automatic you memang ada lah kat situ kod account you debit apa. Okay, faham ya? Okay, so disebabkan bil ini saya bayar, saya bagi contoh, mula-mula sekali saya akan bayar guna cash voucher. Maknanya apa saja bil yang kita bayar melalui petty cash ataupun tunai, saya akan chop guna CV, chop yang sama, cuma PV tu saya conteng, saya akan tutup cash voucher number. Okay, so saya akan letak kod account apa, faham tak? Okay, so semua sama untuk bulan itu. Saya bagi contoh semua sama. Saya tak akan guna payment voucher, saya hanya guna chop ni saja. Chop ni je, chop ni saya akan chop. So saya akan conteng cash voucher ke payment voucher, apa account code yang kita dah record. Okay, bergantung pada you all punya software. Okay, bila cukup sebulan, you boleh print sama ada cash voucher listing. Kan voucher ni ada banyak sebab you dah chop kan, 001 lah, apalah you punya reference sendiri. Okay, you mesti dah cukup sebulan, you print cash voucher listing untuk bulan berkenaan. Okay, contoh bulan 11 ni, daripada 1 hari bulan November hari tu sampailah ujung bulan ni, you kumpul, you dah record, you dah record kan, jadi automatic ada listing yang dah keluar dalam you punya software. So tapi bergantung pada you punya software, sebab ada juga yang tak boleh print tau, dia tak ada print, dia tak ada function untuk print cash voucher listing ni. So jika ada, you print cash voucher listing ni dalam kertas color, sebab kita akan guna sebagai divider, macam cover lah lebih kurang. So kita tak ada nak cover-cover, seterus print je yang pakai kertas color. So sama ada you print cash voucher listing, ini cash voucher listing kita nak tunjukkan apa saja duit keluar sahaja. Okay, so dekat tepi file tu nanti, macam kita guna file ni kan. Okay, contoh kita akan guna file macam ni kan, tepi tu, tepi macam ni lah, ada tepi-tepi semua tu. Okey, kita akan tulis kat situ, ataupun kita akan tampal dekat cover muka surat depan ataupun kulit file tu, cash voucher CV file tahun 2000 berapa. Okey, kalau tahun ni 2022 lah, bergantung pada you punya year end. Okey, so cash voucher file. Andai kata you punya software tak boleh, tak boleh ataupun tak ada function untuk print cash out listing ataupun cash voucher listing ni, you all ada option lain, you print aja cash ledger. Okay, cash ledger confirm semua software ada. Okay, cash ledger. So bila cash ledger ni, you akan nampak dekat dalam cash ledger tu, duit masuk dia keluar, cash in dan cash out. Okay, so nanti cover dia you boleh guna cash transaction file tahun 2000 berapa. Okay, so apa makna cash in cash out ni? So cash out adalah apa saja bil yang dah bayar. Cash in ni adalah collection hasil daripada you punya sales ataupun you punya invoice. You dah issue invoice, you dah issue ataupun you dapat collection untuk hari itu, you boleh tulis kat situ yang duit masuk lah. So dia mesti ada, bila cash ledger ni standard, dia ada duit masuk, dia keluar, dan ada juga baki kan. Okay, so cash out dah memang ada pakai CV listing tadi ataupun CV yang kita dah kumpul ikut nombor tadi tu. Dan cash in kita akan masukkan sekali. Kita akan masukkan sekali dalam sebagai duit masuk lah. Okay, saya bagi contoh macam ni ya. Okay, so mula-mula kita akan susun cash voucher. So nanti you boleh pakai divider untuk asingkan cash voucher duit keluar dengan duit masuk. Okay, you buat cover macam ni. Okay, you buat cover lah. Okay, so you akan susun you punya invoice ataupun receipt yang you dah terima. Okay, so tadi saya ada tunjuk tadi kan chop
ada dua kan, tapi satu chop saya dah tunjuk CV ataupun PV. So yang lagi satu chop adalah kita guna untuk kita nak chop invoice yang dah kita terima tadi tu. So OR code, official receipt nombor berapa, refer pada you all punya official receipt book kalau you ada book lah, official receipt book kalau you ada buku receipt. So kena tally. So maknanya kita bagi tahu 005 punya invoice ni receipt number dia sekian-sekian. So account code tu account income apa. Sebab kadang-kadang business ada banyak income kan. Okey, account code apa, kerana servis kalau business servis pun dia ada servis A, servis B contohlah. So you akan guna kod account apa. Invoice ni kita akan susun bagi tally tau. Dia kena bagi tally, bagi sama. Duit masuk 50,000. So dalam invoice ni akan tulis 50,000. So contoh macam kat sini, receipt sekian-sekian, duit masuk dia mesti dalam ledger akan nampak berapa kat sini. Nampak tak? Saya bagi contoh je lah, 2530. Ini saya punya sampel je lah. Okay, 2,530 ni mesti nampak dia masuk dekat dalam cash ledger tadi. Okay, so maknanya nanti you all ada dua chop. Satu chop PV/CV number, lagi satu chop adalah untuk OR number, official receipt number apa. Okey, so bila dah susun, kita akan letak cash ledger. So kita akan print. Okey, kita akan print ni divider lah, contoh tadi kan. Okey, saya buat divider. Okey, divider. Lepas tu saya akan bagi kopi receipt ataupun income yang dah dapat. Lepas tu saya akan print cash voucher listing ataupun cash ledger listing untuk bulan itu. Okey, faham ya? Okey, so bila dah susun dalam file, you kena dapatkan ataupun saya cadangkan you beli yang ada, nampak tak ni? Okey, yang ada Januari, Februari, Mac. Nampak tak? Okay, Januari, Februari, Mac, April, Mei sampai Disember. Selalu dia standard ada 12 bulan. So selalunya saya cadangkan cari yang plastik, jenis plastik ni. Nampak tak? Jenis plastik, supaya you all boleh guna lebih pada setahun. Okay, untuk enterprise memang you punya standard, you punya accounting period Januari sampai Disember kan. Okey, untuk Sdn Bhd you ada standard punya ataupun special punya accounting period, bergantung you kena refer dekat you punya konsep. Okey, so kalau jenis macam tu you kena beli 2 set lah benda ni sebab nak cukupkan 12 bulan. Faham tak? Okey, so akan susun macam ni, akan susun macam ni. Masuk dalam file ni akan susun. So contoh untuk enterprise, dia punya Januari di bawah dan di atas disusun yang paling apa? Yang paling awal berada di bawah. Contoh Januari paling awal, so yang atas adalah Disember untuk enterprise. Kalau untuk Sdn Bhd you punya sendirilah punya accounting period. Faham tak? So ini Januari, so Januari dia berada di bawah dan Disember berada di atas. Okey, so dia bagi contoh macam yang tadi tu. Untuk November pula saya bagi contoh tadi kan. Okey, supplier, bil semua susun. Lepas tu ada divider. Lepas tu dia masuk, kalau you print cash ledger kalau you case CV listing saja tak payahlah, hanya ini sajalah. Lepas tu cash voucher listing macam ni sajalah. Tapi kalau you pakai cash ledger, okey, bill, divider, income, cash ledger. Lepas tu ambil cover untuk bulan November ni. Okey, masuk dalam file. Habis bulan November. Okey, faham ya? Okey, ini untuk cash voucher listing ataupun cash transaction, duit keluar dan duit masuk yang menggunakan transaksi tunai. Okey, kalau untuk yang bayar bank, okey, bayar bank, pakai duit keluar bank, saya akan guna chop yang sama. Saya akan chop, tapi saya akan potong ataupun saya padam-padam lah. Contoh-conteng CV tu saya akan tulis PV number apa. So cari yang sama, cumanya PV number apa,
kod account untuk bayaran apa, supplier expenses apa-apa yang berkaitan. So again kita chop paid. Okey. So cara simpan untuk cash payment voucher ni, cara dia sama macam cash voucher tadi. Payment voucher ni sama untuk filing dia. Untuk payment voucher ni filing dia, cara dia sama saja. Ada tambahan sikit. Okey. Andai kata you guna payment voucher listing atau you nak print out payment voucher listing, cara dia sama macam cash voucher tu. Hanya listkan semua bil-bil yang bayar payment voucher 1, payment voucher 2, kosong-kosong ikut kod masing-masing. So you susun. Sebab payment voucher kita akan tunjuk yang duit keluar saja. So cover file tu akan tunjuk payment voucher PV file tahun bila punya. Okey. Andai kata you punya bank ada banyak, setiap projek ada satu bank, dua bank. Okey, benda ini you kena buat ikut bank. Kalau you ada, contohlah ada Maybank satu, okey, Maybank punya file satu. You ada bank, public bank punya file satu, dia asing-asing. Okey, bergantung pada banyak. Kalau you ada satu file je lah. Kalau ada 5 bank, 5 file bank transaction you kan ada. Okey, so you buat payment voucher listing jika boleh print. Again, jika tak boleh print, you print je, you print bank ledger. Okey, tapi bank ledger ni ada tambahan. Sebab bank ledger ni akan tunjuk duit keluar dan duit masuk. Oleh demikian, you kena prepare lagi satu penyata, dipanggil bank reconciliation, penyata penyesuaian bank sebagai penutup dia. Okey, so again, payment voucher, income tu tadi, ataupun apa tu yang receipt tadi tu. Okey, yang you dapat duit tadi kan, buat divider, nak asingkan duit keluar dengan duit masuk. Okey, so you masukkan, you susun duit-duit yang masuk. Okey, lepas tu you print color. You punya bank ledger. Print color bank ledger. Lepas tu bila nak tutup account untuk bulan itu, you kena settlekan, you kena buat ini. So penyata penyesuaian bank ni, so setiap bank sama macam saya kata tadi. Setiap bank, kalau dia ada 5 bank, 5 bank record ni you kena buat. Okey, lepas tu balance akan dapat balik seperti apa yang ada dalam you punya ledger. So bila dah tally dia punya account ledger dengan yang bank statement ni, bank statement betul as per bank statement baki dia, dan you punya ledger tally as per bank ledger yang you dah print. Okey, you boleh filekan bersama-sama dengan ini. So you tutup macam ni lah. Kalau payment voucher tak payah ada bank record. So ada juga yang tanya saya, macam mana kalau bil tu bayar sekali tapi untuk satu voucher, withdraw sekali banyak tapi untuk lain-lain perbelanjaan, ada banyak bil kat dalam tu. Okey, contoh macam tadi tu, banyak bil kan. Okey, bil ni satu. Okey, apa yang you boleh buat adalah you buat dia macam ni, you print aja. So again, payment voucher atau cash voucher bergantung pada you all punya bayaran lah. So net apa, so particular apa, so you tulis lah. Macam contoh number 1, nombor 2, so letak number kat sini, so particular apa, RM berapa. Okey, kalau dia ada different code, you kena letak kat sini dia punya itulah, dia punya kod asing-asing. So number kod apa, so particular apa, RM berapa. Okey, so total dia nanti, nampak tak total? Okey, total besar dia kena sama dengan amount yang you dah declare tadi. Contoh macam ada bos, contohlah bos you withdraw buat payment untuk layan belanja, dia bagi cash. Okey, nah 10,000 bayar supplier 1, supplier 2, supplier 3 10,000. So total ni kena sama 10,000. Kalau tak cukup, tanya bos mana bil lain. Kalau contoh lepas dia dapat bil hanya 9,500 je, lagi 500 bil, mana bil dia? Okey, sebab
kalau berbelanjaan yang expenses yang tak ada bill ni, contoh macam income tax, dia allergic sikit lah, you faham kan? Okay, so make sure original bill you kena dapatkan. So total kena sama. Okay, faham ya? Ini untuk perbelanjaan yang sekali bulk yang banyak. So you chop payment voucher, cash voucher. So nombor ni you pakai nombor kod apa, 001 particular apa-apa, lepas tu dia ada amount. So total kena sama. Okay, faham Okay, so saya dah cover ataupun saya dah tunjuk teknik nak simpan cash voucher dan juga payment voucher. Selain daripada cash voucher dan bank voucher adalah ni monthly payroll. Okay, file gaji. Ni penting. So standard yang saya selalu guna untuk record. Okay, contoh ni standard format saya. So staff name ada, basic pay berapa, ada additional bonus ke, ada apa benda, campur semua. So kita ada kolom potongan pekerja. So dia potong EPF, SOCSO, EIS, zakat. EIS ni mesti SIP lah, ada SOCSO kan. So ada PCB, so ada advance. Advance ni contoh dia dah ambil awal-awal. Dah macam contoh kita bayar hujung bulan, tapi masa tu ada staff tu mungkin ada ada masalah, dia nak advance awal, dia nak ambil separuh, so kita tolak siap-siap kat sini. So net pay dia tunjuk dekat sini, nampak tak? So tunjuk kat sini. So ada pay voucher number kan. Okay, so pay voucher number, again pay voucher number, bayar sekian-sekian. So kita takkan letak lah kita punya salary slip dekat dalam pay voucher. Apa yang kita boleh ganti adalah maybe transfer amount tu berapa, net pay dia berapa, you print, you chop sebagai payment voucher. So faham So setiap staff ada pay voucher asing lah, kecuali kalau you buat macam tadi tu, dia bulk sekali kan, 50,000 contoh, bayar untuk semua staff. Okay, you boleh pakai listing tadi tu, you chop satu je sekian-sekian, lepas tu you terus make sure sama lah 50,000 total daripada staff A sampai staff nombor berapa dah. So total 50,000 kena tally. Faham ya? Nampak tak net pay? Okay, so setiap net pay ada di payment voucher. Selain daripada itu, untuk payroll bukan hanya staff saja kena potong, tapi kita ada part untuk yang contribution oleh majikan. So bila dah staff potong EPF, so ada part majikan kena bayar, ada part SOCSO, ada part majikan untuk bayar EIS dan juga HRDF. So HRDF ni wajib jika bisnes tu ada staff 10 orang dan ke atas, wajib 1%. Okay, so nanti you boleh google lah, kalau below pada tu dia separuh daripada 1%, dia option. Tapi kalau bisnes yang melebihi 10 dan ke atas, wajib, kalau tak dia kena denda. Okay, tapi ni untuk HRDF ni hanya untuk potongan hanya untuk cara memajikan je, staff tak potong. Okay, so bila ada potongan, ada caruman, so kita kena bayar juga kan, bukan potong ataupun kita carum ni tapi tak bayar. Okay, contoh macam ni kita akan buat bayaran untuk EPF. Okay, EPF total payment, maknanya caruman majikan campur yang EPF punya deduction, dia akan buat sekali one payment. Betul kan? Okay, so total. So EIS sama, HRDF jika ada, zakat jika ada staff potong zakat, you all tolong bayarkan. Dan juga staff ada potong PCB, you all tolong bayarkan. So dekat bawah ni again payment voucher number apa. Okay, atau receipt, boleh guna receipt, you chop payment voucher. So kena tally lah, kalau amount contoh 2,000 lebih kat situ, so receipt kena 2,000 lebih. Okay, so payroll punya schedule yang ini you boleh print color sebagai you punya divider. Setiap bulan macam ni sama. Tak perlulah you nak pakai yang plastik punya Januari, Februari, itu bergantung pada you all lah. Tapi kalau macam saya, selalu saya akan guna kertas color je, sebab tak banyak sangat pun kan dia punya tu. Okay, so selain daripada itu, ni apa yang kena ada dalam payroll file adalah yang ini. Nampak banyak kan? Okay, dia bergantung pada you all lah, mana you bayar. Okay, you dah ada bayar EPF receipt, you ada buat caruman semua, you dah bayar, you akan dapat EPF receipt dan juga contribution statement.
So you kena print lah. So receipt ada contribution statement, ada EIS, ada statement juga. So zakat receipt detail siapa. So kalau ada bayar PCB, statement bayar PCB kat income tax, dia ada statement juga boleh print. Termasuk HRDF pun ada statement juga dengan siapa-siapa yang ni. Okay. So setiap benda-benda ini you ada option, sama ada receipt dan statement-statement you masuk dekat dalam pay voucher ataupun hanya receipt sahaja. Tapi dekat dalam file payroll you boleh masukkan dua-dua. So nanti contoh macam ada KDBS, EPF datang audit, SOCSO datang audit, income tax datang audit, HRDF datang audit. Okey, dia dah tengok dia punya file complete, dah ada dah. You ada salary schedule, you dah ada tunjuk bukti you dah bayar berapa dengan siapa, untuk siapa, staff mana you dah bayar, dan juga detail apa siapa-siapa semua. So senang. So kalau payroll audit ni dia akan minta ni saja. So tak payah you nak selak dalam pay voucher, nak cari pula apa bukti you dah bayar. Buat sekali je. So setiap bulan buat macam ni. So receipt, statement semua-semua. So kita buat 2 kopi. 1 kopi pay voucher file. So pay voucher file kita ada option sama ada nak letak sekali statement ataupun hanya receipt saja. Tapi dalam payroll kena ada dua-dua, receipt dan juga detail dia apa. Faham ya? Okey. So dah habis payroll. So penutupnya saya nak cerita apa yang standard accounting file yang you kena ada sebagai business owner. Okey. Nampak tak? Okey, ni accounting file. Nombor 1. Tadi ingat tak saya ada tunjuk yang unpaid bill semua kan? Yang guna receipt ni. Chop receipt ni kan. Okey, you chop receipt, jangan you simpan dalam drawer pula. You satukan atau you kumpul dalam file khas supaya tak ada tertinggal, tak tercicir dan sebagainya. So you tahu berapa hutang you kena bayar. Okey. So maknanya mungkin you boleh mana yang bil yang tak bayar you terima yang paling awal, you bayar dululah. Okey. So unpaid bills ataupun bil-bil yang tak bayar, selalunya supplier tak bayar kita, bukan tak bayar, lambat bayar sedikit. Bergantung pada you punya SOP lah. Kalau kalau dalam 5 hari you kena bayar, bos kata okey, boleh lah. So tapi unpaid bill semua you chop receipt, you letak dalam satu file khas. Okey, lepas dah bayar, dah record, okey, je baru je masuk item nombor 2. Sama ada you letak dalam payment voucher ataupun payment voucher listing ataupun bank transaction file, ataupun you masuk dalam cash voucher listing ataupun cash transaction file. Okey, item nombor 2 ni, bank statement dan bank record ni, selalu benda ni confidential, kita akan buat asing. Sebab tu ada 1, 2, 3 dan 4. Tapi selalu untuk company yang kecil-kecil, macam contoh bisnes barulah, dia juga run semua, dia juga owner, dia juga yang record, dia juga apa, you all ada option. Nombor 2 dengan nombor 3 ni you satukan. So maknanya dalam you punya monthly punya file ada receipt-receipt you dah bayar. Lepas tu you buat divider, you masukkan invoice yang dah terima. Okey, you tambah, you tutup dengan bank record, you attach sekali dengan you punya bank statement, baru complete. So bergantung ya. Kalau you dah kata suka asingkan, better asingkan lah. Tapi kalau ada yang tak nak banyak-banyak file, dia seorang ni run semua, one man show kata orang, nombor 2 dengan nombor 3 ni boleh buat sekali. Ini option. Okey, kalau asingkan lagi bagus daripada awal. Okey, 1, 2, 3, 4 saya dah cover. Invoice file nombor 5, invoice file ataupun daily collection book. Okey, ini invoice file. Kalau you ada issue invoice you print. Okey, you print semua bil-bil you, invoice yang dah keluar dalam satu file. Ini pun option. Kalau software you memang ada boleh print upon request ke, sama ada you nak print ataupun you boleh just simpan dia punya detail soft copy saja. Okey, kalau you nak print pun bagus juga. Okey, so you print. So you print invoice, ataupun kalau mana-mana bisnes yang tak ada invoice, contoh macam restoran yang cash ni lah, macam peniaga burger, peniaga Dobi,
you tak ada invoice sebab you tak issue invoice dekat orang jual burger, betul tak? Tapi you akan tulis dalam satu buku, hari tu collection ni berapa. Okey, ini buku ini boleh dijadikan standard macam you punya income punya proof. Okay, bukti you punya income. So daily collection book you kena ada. Okay, so nombor 6 tadi saya dah tunjuk payroll file. So nombor 7 adalah registered fixed asset file. Okey, ini untuk company yang kecil, tapi saya cadangkan bila dah ini saya cadangkan yang item nombor 7 ni you start daripada awal. So tak ada kelang kabut. Sebab apa? Dalam registered file ni you kena, macam contoh you beli fixed asset furniture, you beli aircon untuk office, you beli filing cabinet, you beli apa lagi, you beli kereta, okey, under high purchase, okey, you beli apa semua, dapat grant semua kan, okey, you masukkan dalam ini. Sebab kadang-kadang ada juga yang saya jumpa enterprise dia kena audit sebab ada kesalahan dalam dia punya capital allowance punya jadual. Okey, ni bab income tax lah ni. Dia buat kiraan income tax. So dia tulis kat situ, okey, dia ada beli sekian-sekian. So nak tadikan cerita dia kena audit. So income tax minta file fixed asset ni. So kalau you dah ada, senang. Sebab kalau you tak simpan dalam file khas, you bayangkan macam contoh audit minta 6 tahun lepas you beli fixed asset, you takkan you nak you nak cari 6 tahun punya 6 tahun punya payment voucher atau payment voucher, nak korek balik bil-bil, memang payahlah, memang boleh pening kepala nak cari. So better awal-awal you siapkan, jadikan dia macam you punya standard filing. So yang nombor 7 ni you buat awal-awal, senang. So semua fixed asset ada dalam tu. So biasanya saya akan gunakan original receipt, original invoice. Okey, saya letak dalam fixed asset file, dan kopi dia saya akan photostat, saya akan letakkan dalam payment voucher ataupun cash voucher file. Okey, faham ya? Okey. Nombor 8 ni adalah agreement file. Agreement file ni apa yang ada, you asingkan satu tempat juga. Senang. Contoh office agreement, rental agreement, copy agreement, you ada sewa mesin photostat, okey, you simpan file dalam tu. You ada hutang bayar loan, you ada dapat loan, ada dapat agreement kan, high purchase loan ke, business loan ke, term loan ke, apa ke, semua letak dalam tu. Okey, satukan aja. Lepas tu nombor 9 ni official receipt book. Okey, official receipt book ni saya tanda star, dia bergantung pada you punya sistem. Kalau you punya sistem boleh print official receipt, so tak payah dah you tempah official receipt book. Zaman-zaman saya awal-awal dulu memang saya akan tempah, letak siap nama company apa, letak number apa. So number itu yang saya akan chop dekat dalam invoice yang saya dah terima pembayaran daripada customer. So kalau you all punya sistem boleh print official receipt, so official receipt book ni you tak payah tempah dah. Contoh macam tadi saya bagi contoh apa, okey, macam ni contoh kan. Okey, ni dia boleh print software ni, dia boleh print, nampak tak? Dia boleh print official receipt apa, sekian-sekian. Okey, untuk bayaran invoice berapa, nombor berapa, date bila, apa bayaran dah diterima. So kalau you punya software boleh print macam ni, so official receipt book ni tak payah dah lah. Okey. Okey, yang part bawah ni saya nak cerita ready monthly printed upon request. Okey, so maknanya kalau you all guna sistem, once you issue invoice, automatic debtors dah create. Once you bayar ataupun you terima supplier bill, automatic you punya trade creditors dah create. Okay, so apa masuk dekat sini adalah setiap bulan you prepare, you boleh print you punya statement, trade debtor statement, untuk you monitor berapa banyak yang hutang yang you belum collect. So senang, kalau kita nak kutip hutang dengan orang, kita hantar statement. Takkan you nak photostat semua bil-bil yang dia masih tak bayar kan. Okey, tak profesional lah macam tu. So kita akan hantar statement. So
kita akan boleh monitor berapa hutang yang masih lagi kita tak kutip. Okey, kita juga boleh print setiap bulan kita punya part trade creditor statement. Sebab bila kita record purchase ke apa, automatic kita punya hutang kita akan, selagi tak bayar, selagi tu ada hutang dalam trade creditors kan, okey, kita boleh print. Untuk apa? Untuk kita monitor dan juga tallykan dengan creditor statement yang supplier hantar. Sebab bila supplier nak tuntut hutang daripada kita, cara yang sama juga dia akan hantar juga statement dia. So kita akan panggil creditor statement. So kita punya part bila kita record pun ada juga statement. So kita akan tengok tally tak. Kalau contoh macam kita kata dah bayar, kita punya hutang kita kurang daripada apa yang dia minta kita, okey, kita kena check dengan dia lah, kenapa tak sama, sepatutnya kena tally. Okey, itu purpose dia. So better buat macam tu. So kadang-kadang kalau untuk company aktif, debtors statement, debtors atau creditor statement dia aktif, contoh dia macam dia punya term of payment dia 30 hari, 45 hari, 60 hari pun ada. So benda ni akan jadi aktif tau. So bila aktif, kadang-kadang income tax dia akan minta ataupun dia akan buat dia punya reconciliation. Sebab selain daripada bank reconciliation, ada juga debtors reconciliation dengan creditors reconciliation, penyata penyelesaian untuk penghutang dan juga untuk pemitang. Okey, benda tu nanti kalau siapa yang saya akan share dalam saya punya channel, nanti saya akan cerita macam mana. Okay, sebab benda ni kadang-kadang income tax nak check sama ada you betul-betul declare you punya pendapatan as per sale, ataupun betul-betul you dah record berapa purchase as per exactly purchase yang you dah buat. Jangan you tulis purchase tapi ada something wrong kat situ, tak tally. Benda tu nanti income tax akan selalu detect, termasuk auditor pun sama. Okay, so itu sajalah untuk untuk perkongsian kali ini. Saya cerita teknik yang masuk audit. Maknanya apa maksudnya adalah saya cerita teknik yang untuk bisnes kecil, filing dokumen account dengan cara ekonomi, jimat dan juga masuk audit. So kalau income tax audit tak ada masalah, custom audit tak ada masalah, EPF so-so EPF so-so SRP HRDF ke income tax untuk PCB pun check pun tak ada masalah, sebab dia dah tengok semua sama. Okey, so itu saja. Terima kasih.